بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المقبول عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita berpindah daripada satu taman kepada taman yang lagi indah daripadanya. Daripada satu cerita kepada satu cerita yang lagi hebat daripadanya. Dan perkara ini tidak boleh terjadi kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ditanya, ada orang tanya Sayyidatina Aisyah, "Ma kana a'jabu syai'in fi Rasulillah?" Orang tanya Sayyidatina Aisyah, apakah perkara tu yang paling ajaib yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, "Madza aqul?" Apa yang saya boleh berkata dengan soalan ini? Apa je sampai dirasa heran, tak tahu nak jawab apa. Perkara yang paling ajaib dalam diri Rasulullah. Dia kata, aku rasa heran. Kerana apa? Dia kata, kana sya'nuhu kulluhu ajab. Kerana keadaannya, iaitu Rasulullah SAW, perkaranya, keadaannya, kehidupannya, semuanya ajaib. Apa yang lebih ajaib? Tak tahu, wallahu alam. Semua ajaib. Sirah Rasulullah SAW, semuanya ajaib. Akhlak Rasulullah SAW, semuanya agung, hebat dan ajaib. Setiap satu kisah yang kita sampaikan di dalam kelas atau kuliah ini, semuanya ajaib. Ajaib ini bukan hanya perkara yang kita tak pernah mendengarnya. Bahkan ajaib ini dia adalah keadaan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ajaib. Ini semua perkara-perkara yang agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hari ini insya-Allah atau malam ni kita akan sambung kuliah sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tahun yang pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada Al-Madinah, bermula satu kehidupan yang baru. Maka tahun yang pertama dan daripada hijrah Rasulullah SAW bermula juga sejarah atau tarikh Islami. Tarikh Islam. Sebab itu, insya-Allah kita akan sambung dari sekarang, dari tahun pertama hijrah sehingga wafatnya Rasulullah SAW. Apa yang berlaku di tahun pertama hijrah. Yang berlaku di dalam tahun pertama hijrah banyak perkara. Sebab itu, kalau kita kaji dan belajar sirah Rasulullah SAW, kita akan rasa dahsyat dan ajaib. Kerana
setiap 1 tahun Rasulullah SAW melakukan berbagai perkara yang begitu besar dalam dunia dan di dalam kehidupan umat Islam semua sehingga hari kiamat. Antara perkara yang berlaku oleh Rasulullah SAW di tahun pertama hijrah iaitu bina'ul masjid. Bina masjid Rasulullah SAW, iaitu Masjid Madinah. Masjid Nabi SAW yang sekarang berada di Madinah. Tetapi bukanlah binanya itu yang ada sekarang. Kita akan terangkan bermulaan Rasulullah SAW membina masjid bagaimana. Kawasan atau tempat masjid Nabi SAW yang ada sekarang ini, yang waktu Rasulullah SAW bina masjid di tempat itu, waktu itu ladang itu, tempat itu dia macam ladang dan namanya mirbad. Ladang itu namanya mirbad. Mirbad ini, berkataan mirbad, dia biasanya diletak atasnya untuk meletakkan kurma. Mereka biasa letak kurma sampai kering di bawah matahari di sana. Ini macam ada satu kawasan atau satu ladang. Mereka ahli Madinah, Bani Najjar, biasanya mereka letakkan kurma mereka di sana, jumur, macam jumur kurma mereka. Kalau kawasan itu khas untuk meletakkan untuk jumur kurma, maka tempat itu dipanggil mirbad dalam bahasa Arab. Tempat masjid Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW membeli tanah itu, dia mirbad. Tanah itu mirbad. Dimiliki oleh 2 anak yatim. Dimiliki oleh 2 anak yatim. Dan dua-dua anak yatim itu dijaga oleh As'ad bin Zurarah dan satu sahabat yang lain. Sebelum Rasulullah SAW membeli tanah itu dan membina masjidnya atas tanah itu sebenarnya juga digunakan untuk salat. Sayyidina As'ad bin Zurarah, ini As'ad bin Zurarah, seorang pemimpin di dalam golongan Al-Ansar. Beliau belum lagi wakafkan tanah itu, tetapi dia selalulah sebelum Rasulullah berhijrah, dia selalu salat di sana, bawa juga orang Islam yang beberapa orang sahaja yang baru masuk Islam. Salat 5 fardu di sana pun mereka salat Jumat di sana. Dan bermulaan Rasulullah SAW di Al-Madinah, Rasulullah pun pernah beberapa kali keluar salat sekali dengan mereka di tanah itu. Hatta Sayyidatna Ummu Zaid, ibu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kalau kita masih ingat, ibu Sayyidina Zaid ini dia orang yang pertama yang masak makanan untuk Rasulullah ketika baru turun di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Makanan yang pertama Rasulullah makan selepas turun di rumah Abi Ayyub Al-Ansari, makanan yang dimasak oleh Ummu Zaid ini. Dia berkata, aku pernah melihat As'ad bin Zurarah sebelum Rasulullah SAW berhijrah kepada Al-Madinah, dia mendirikan salat 5 fardu di tanah itu bersama beberapa orang sahabat. Juga dia melakukan salat Jumat di sana. Kemudian dia kata, "Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima wa shalla bihim fi dhalika al-masjid wa bana." Seolah-olah aku sekarang sedang melihat. yakni dia masih beringat. Dia masih ingat sangat bayanan atau ketika Rasulullah SAW turun di rumah Abi Ayyub, dia kata, waktu tu lepas Rasulullah turun di rumah Abi Ayyub Al-Ansari, Rasulullah salah sekali dengan As'ad bin Zurarah dengan sahabat yang lain di tanah itu yang depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Iaitu tanah yang pertama sekali jadi masjid Rasulullah SAW. Ummu Zaid kata, ka'anni anzur, seolah-olah aku sekarang sedang melihat. Yani dia masih ingat waktu Rasulullah SAW salah bersama sahabat sana.
Masya Allah. Dan di timba itu, timba yakni Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tempat yang unta Rasulullah SAW duduk di sana. Yang mana Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya unta aku ini disuruh oleh Allah turun di satu tempat yang tertentu. La ilaha illallah. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka semua salat di sana di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan itu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa yang memiliki tanah ini? Siapa tuan yang mempunyai tanah ini? Maka mereka menjawab kepada Rasulullah, tanah ini dimiliki oleh 2 anak yatim. Dan 2 anak yatim ini dijaga atau di bawah pandangan atau penjagaan As'ad bin Zurarah, juga dengan Mu'adz bin Afra. Ada riwayat kata mereka dijaga oleh As'ad dan Mu'adz dan Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka, yakni anak yatim itu di bawah perlindungan mereka. Mereka yang jaga harta mereka, yang jaga mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta mereka juallah tanah itu untuk Rasulullah. Rasulullah nak bina masjid Nabi di kawasan itu. Mereka kata, baik, tapi kita nak tanya anak yatim itu. Lepas mereka tanya anak yatim itu sekali dengan orang yang menjaga mereka, mereka semua berkata, mustahil kita akan mengambil duit atau kita akan jual kepada Rasulullah. Kami hadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Tanah ini hadiah untuk Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak menerima. Rasulullah SAW tolak, tidak menerimanya sebagai hadiah. Nabi SAW dia kata, abta'uha bi'asharati dananir. Aku ingin membeli, bukan meminta hadiah. Jadi kalau kamu boleh beli, aku boleh beli. Kalau kamu boleh jual, aku boleh beli. Dan saya nak beli tanah ini, bukan nak dapatkannya hadiah. Subhanallah. Padahal waktu itu Nabi SAW tidak memiliki walaupun 1 dinar pun. Beberapa kali mereka mohon Rasulullah SAW sebagainya, terimanya sebagai hadiah. Nabi SAW dia kata tidak. Bahkan Rasulullah SAW minta mereka sawimuni. Nabi SAW kata kepada 2 anak yatim dengan yang menjaga mereka, yang mempunyai tanah itu, tanah Masjidur Rasul SAW, dia kata sawimuni. Sawimuni itu yakni mintalah harga yang kamu suka, letakkanlah hargamu. Kamu nak berapa? Nanti aku nak tengok sesuai harga tu atau tak. Nak kurangkan harga ke, atau harga tu mahal sangat ke atau murah. Nabi SAW yang buka peluang untuk anak yatim itu minta harga yang dia nak. Itu daripada akhlak Rasulullah SAW waktu membeli. Mereka kata, ya Rasulullah, kita nak bagi hadiah. Nabi SAW dia kata, aku takkan terimanya sebagai hadiah. Aku nak belinya. Dan waktu Rasulullah SAW membeli tanah itu dengan harga 10 dinar, waktu itu Rasulullah SAW tidak memiliki walaupun 1 dinar pun. Jadi bagaimana Rasulullah SAW nak beli tanah itu? Rasulullah SAW pinjam daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah bayar harga tanah masjid itu daripada duit Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq antara sahabat yang paling banyak membantu Rasulullah SAW dengan harta, dengan duit. Selalu Rasulullah SAW mengingati jasa baik Sayyidina Abu Bakar yang sentiasa membantu dakwah Rasulullah SAW dengan duitnya. Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sesiapa daripada golongan manusia atau sahabatku yang pernah melakukan jasa baik kepadaku, melainkan aku
aku sudah balas kepadanya sebelum aku meninggal. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar, aku tidak mampu membalas jasa baiknya. Rasulullah SAW berkata, dia telah beriman kepada aku dari dulu. Orang yang pertama beriman kepada aku. Dan dari sebelum hijrah. Dan selepas hijrah, Abu Bakar lah yang banyak membantu dan menjalankan dakwah Rasulullah SAW dengan harta dan duitnya. Bukan hanya Rasulullah SAW, bahkan ramai daripada orang Islam, iaitu orang hamba abdi yang lemah, yang miskin, yang dizalimi, dibantu nyawa mereka, agama mereka oleh harta dan duit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih lil abdi salih. Alangkah baiknya harta yang baik bagi orang yang baik. Kalau orang itu baik, orang salih, akhlaknya banyak, ini bagus jadi orang kaya. Bagus. Kalau ada harta banyak di tangan dia, pasti dia akan melakukan banyak perkara-perkara yang baik di dunia ini. Dia akan memakmurkan bumi ini dengan perkara-perkara yang betul-betul baik dan manfaat untuk manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah SAW membeli tanah itu, Rasulullah SAW sekarang mula melakukan kerja dengan sahabat-sahabat yang lain. Sekarang mereka terlebih dahulu nak membersihkan tanah itu, sebab tanah itu penuh dengan pokok, ada air, ada bahagian kubur juga. Ulama kata ada beberapa kubur orang musyrikin, orang-orang yang kafir dahulu di zaman jahiliyah. Nabi SAW suruh sahabat korek dan keluarkan tulan-tulan mereka daripada kubur itu, kemudian tanamkan di tempat yang lain, kerana tempat ini kita ingin mewakafkannya sebagai masjid lillahi ta'ala dan menjadi masjidur Rasul. Juga ada beberapa pokok kurma, Rasulullah SAW suruh mereka cabut keluar dan tanam di tempat yang lain. Dan ada di tanah itu juga ada lubang-lubang yang penuh dengan air hujan macam tu. Rasulullah SAW suruh mereka tutupkan lubang-lubang itu dan jadikanlah tanah itu lurus dan cantik. Di hujung tanah itu ada macam kolah. Di hujung tanah yang Masjid Rasulullah SAW ada macam kolah, lubang yang luas macam kolah, air hujan. Nabi SAW tidak menyuruh sahabat tanamkan air itu kerana boleh menjadi membazir. Nabi SAW menjalankan, suruh mereka buat lubang dari bawah kolah itu. Kemudian Rasulullah SAW biarkan air itu mengalir kepada kepung dan kepada ladang-ladang yang lain. Lepas tu mereka tutupkan tanah atau lubang itu. Juga antara perkara yang ada dekat tanah Masjidul Rasul SAW, waktu Rasulullah SAW ingin membina Masjidul Nabi SAW, ada satu pokok yang bernama Pokok Al-Gharqad. Pokok Al-Gharqad. Ulama sirah mereka berkata Pokok Al-Gharqad itu pokok yang masyhur, yang dikenali, ramai orang tahu Pokok Al-Gharqad itu apa dia. Dan Rasulullah SAW suruh sahabat juga cabut dan keluarkan Pokok Al-Gharqad ini daripada masjid. Yani Rasulullah SAW tidak suka Pokok Al-Gharqad ada di tanah masjid Nabi SAW. Pokok Al-Gharqad ini namanya pokok Yahudi. Pokok Gharqad namanya pokok Yahudi. Kenapa? Ulama berkata, li'annahu la yadullu 'ala al-yahudi idza tawara bihi 'inda nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam wa qatlihi lid-dajjal wa li jundihi min al-yahud. Dengar baik-baik. Pokok Al-Gharqad ini namanya. Nabi SAW suruh mereka cabut dan keluarkan pokok ini. Jangan tanam. Pokok ini buang terus. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW memberitahu pokok ini akan ada di zaman Sayyidina Isa bin Maryam yang ketika di akhir zaman.
ketika Nabi Isa alaihi salam akan turun daripada langit dan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, juga membunuh tentera Ad-Dajjal daripada golongan Yahudi. Kerana tentera Ad-Dajjal yang paling banyak daripada orang Yahudi. Mereka yang paling menjayakan kerja Al-Masih Ad-Dajjal di atas muka bumi ini. Dan mereka lah yang akan menyediakan perjalanan Al-Masih Ad-Dajjal sebelum Al-Masih Ad-Dajjal keluar ke atas muka bumi ini. Sebelum Al-Masih Ad-Dajjal menzahirkan dirinya, keluarkan dirinya di bumi ini, orang Yahudi, ramai daripada orang Yahudi yang kaya, yang ada kuasa, mereka akan menyediakan perjalanannya dengan mudah. Sebab itu, Al-Masih Ad-Dajjal akan merasa sangat hutang budi kepada Al-Yahud, kepada orang Yahudi. Dan tentera Al-Masih Ad-Dajjal kebanyakan daripada golongan Yahudi. Yang ikut Al-Masih Ad-Dajjal ramai, cuma tentera yang mengerjakan kerjanya, yang menjayakan kerja Al-Masih Ad-Dajjal iaitu Yahudi. Jadi, selepas Nabi Isa AS turun, maka Masih Ad-Dajjal akan cair. Dan Nabi Isa AS akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal di depan Baitul Maqdis, di Palestin. Juga Sayyidina Isa bin Maryam akan kejar orang Yahudi yang tentera Al-Masih Ad-Dajjal dan akan bunuh mereka semua. Di waktu itu, satu dunia mengadu dan rasa terseksa daripada kezaliman dan kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal dan tenteranya Yahudi. Sehingga ketika Isa bin Maryam ingin membunuh orang Yahudi ini yang zalimkan manusia semua, bukan orang Islam sahaja, Sayyidina Isa dengan orang Islam, mereka sama-sama pergi berang ingin membunuh orang Yahudi. Maka Nabi SAW kata, hatta al-hajar wa syajar yunadi, hatta pokok-pokok dunia dan batu-batu yang ada di dunia, jika seorang Yahudi menyuruk dirinya di belakang batu itu supaya orang Islam dan Isa bin Maryam tidak melihatnya, pokok itu yang dia menyuruk belakangnya atau batu itu yang Yahudi menyuruk belakangnya, dia akan berbicara kepada orang Islam. Pokok itu akan berbicara kepada Islam, kepada orang Islam. Batu itu akan berbicara kepada orang Islam, akan menyatakan, ya Muslim, hadha Yahudiyun khalfi, ta'ala faqtulhu. Wahai seorang Muslim, datanglah, lihatlah ke belakang saya sini, ada seorang Yahudi, datang dan bunuh dia. Hatta batu dah benci kepada orang Yahudi di waktu itu. Hatta pokok pun benci dan rasa terseksa daripada kejahatan dan kezaliman dan keburukan yang dilakukan atas muka bumi ini oleh orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW bersabda, kecuali satu pokok. Satu pokok ni akan kerjasama dengan Yahudi. Dialah sahaja yang tidak tidak memanggil orang Islam dan tidak membukakan rahasia orang Yahudi. Kerana itu, ulama berkata, selalulah di kawasan-kawasan orang Yahudi mereka suka pokok itu. Tapi wallahu a'lam, saya tidak tahu apa nama pokok itu di zaman sekarang. Cuma di zaman Nabi SAW namanya Al-Gharqad. Dan macam mana cara dia, wallahu a'lam. Lagi satu di sini, yakni ada satu, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pengajaran yang sangat tinggi daripada Rasulullah SAW kepada kita sebagai orang Islam. Nabi SAW bersabda, di akhir zaman, batu dan pokok memanggil orang Islam, menyatakan, ya Muslim, ya Muslim, ini orang Yahudi belakang saya, datang dan bunuh dia. Batu berbicara, pokok berbicara. Tetapi ulama berkata, pokok dan batu di waktu itu memanggil tentera Nabi Isa AS dengan gelaran wahai Muslim, bukan wahai orang Palestin. Jadi di sini kita letak yakni satu barisan. Bawah berkataan Nabi SAW, wahai Muslim, panggilan batu dan pokok.
wahai Muslim. Kerana di zaman sekarang, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, di zaman sekarang, orang kafir ingin dicuba, ingin mengkecilkan atau mensempitkan masalah Palestin ini, masalah Baitul Maqdis. Mereka ingin menjadikan masalah yang terjadi sekarang, yang jadi di Baitul Maqdis, yang jadi di Palestin, itu masalah orang Palestin, bukan masalah negara lain. Macam masalah sekarang orang Yahudi yang rempas Baitul Maqdis, itu macam masalah yang orang Palestin kena selesaikan. Mereka cita-cita kita orang Islam anggap perkara begitu. Tapi perkara itu amat bahaya dan sangat salah. Masalah orang Yahudi yang rempas kepada Baitul Maqdis atau mensiksa, ambil Baitul Maqdis, mencuri, menculik atau merempas Baitul Maqdis, ini masalah kita orang Islam semua. Kita orang Islam di satu dunia, kita kena marah untuk perkara itu, kita kena rasa sedih untuk perkara itu, dan kita kena usaha sehingga Baitul Maqdis suci daripada, dan kita sehingga halaukan orang Yahudi dan Israel daripada Baitul Maqdis. Sebab itu, di akhir zaman, batu dan pokok tidak akan memanggil wahai orang Palestin. Ini bukan panggilannya. Tidak akan memanggil kepada orang Islam dengan gelaran wahai orang Palestin. Sebab ini bukan masalah orang Palestin sahaja. Memang mereka yang penduduk di Palestin. Tapi masalah Baitul Maqdis ada berkaitan dan ada kena mengena dengan setiap satu orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berada di muka bumi semua. Jadi, hanya pokok Al-Gharqad sahaja yang tidak memanggil orang Islam dan tidak membukakan rahasia orang Yahudi. Sebab itu orang Yahudi ni sebenarnya kaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ramai daripada atuk-atuk mereka jumpa Rasulullah SAW di waktu Rasulullah SAW di Al-Madinah. Jadi mereka hafal semua hadis-hadis Rasulullah SAW dan mereka bersedia dan siap. Walaupun mereka tidak beriman, itu kerana kesombongan. Itu kerana kesombongan dan kecelakaan. Allah tidak memberikan tunjuk kepada bahagian daripada mereka. Sebab itu, pokok Al-Gharqad ini pokok Yahudi. Ulama panggilnya pokok Yahudi. Di waktu itu, di Mirbad, iaitu tanah yang Masjidul Rasul, ada pokok itu. Rasulullah suruh buang. Kemudian Rasulullah SAW suruh sahabat Nabi SAW mula buat sebab Masjidun Nabi SAW dibina pertama sekali dibina bukan oleh batu, bahkan oleh tanah liat. Tanah liat. Tak ada gambar sini, kalau ada boleh tunjuk. Macam rumah-rumah yang lama dibina oleh tanah liat. Kalau nak nampak pun rumah di Hadramaut. Di Hadramaut di Yaman sampai sekarang, yakni alhamdulillah masih budaya tu masih hidup sampai sekarang. Kebanyakan rumah dekat Hadramaut sampai sekarang dibina oleh tanah liat. Jadi Nabi SAW membina masjidnya pertama sekali dengan tanah liat. Rasulullah suruh mereka terlebih dahulu buat. Tanah liat ini perlu dibuat beberapa hari, barulah mereka mula bina. Selepas tanah liat itu dah siap, maka Nabi SAW suruh mereka, jom kita bermula sama-sama. Nabi SAW bangun orang yang pertama, angkat tanah liat itu, dan dialah yang letak dan mulakan bina masjidnya, supaya yang lain-lain semua bersemangat dan bangun buat kerja sama-sama. Dan ini adalah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah SAW selalu, jika Rasulullah SAW keluar sama-sama dengan sahabat, rihlah, musafir atau jihad fi sabilillah, di tengah safar pun tak pernah Rasulullah SAW hanya yang memberi, bukanlah akhlak Rasulullah yang memberi arahan, buat itu, buat ini, bawa sini, buat macam tu. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW suka sendiri bangun buat kerja sekali dengan sahabat. Hatta di satu kali Rasulullah SAW di satu waktu musafir bersama sahabat,
Rasulullah tanya, apa yang kita boleh makan sekarang? Mereka kata, ada seekor kambing ya Rasulullah. Kita nak sembelihnya, kita nak masak makan. Mereka masak sama-sama. Jadi ada satu sahabat dia kata, okey, tugas saya akan sembelih kambing ini. Yang lain dia kata, saya akan keluarkan kulitnya. Yang ketiga dia kata, okey, saya akan masak kambing ini. Rasulullah SAW dia kata, baik, tugas saya yang akan bangun, kumpulkan kayu untuk masak, untuk bakar, untuk masak di bawah biriu itu. Dan Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan, pilih kerja yang lagi berat, yang lagi susah, yang semua lari tak nak. Sebab dia kena pergi sampai jauh, dia kena kumpulkan kayu sana, kayu sini, dia kena pergi kepada bukit, kepada tempat yang ada banyak pokok. Jadi kerja tu yang paling berat. Rasulullah pilih untuknya kerja yang paling berat. Ini akhlak Rasulullah SAW bersama masyarakat, bersama sahabatnya, bersama kawannya. Jadi di waktu Rasulullah SAW ingin membina masjid Rasulullah SAW, Rasulullah orang yang pertama bangun mengambil tanah liat itu untuk membina masjidnya. Maka Rasulullah SAW ambil tanah liat yang pertama, dia letak. Kemudian Rasulullah SAW panggil Abu Bakar. Dia kata, ambil satu, letak sebelah aku. Jadi Rasulullah Abu Bakar ambil, dia letak sebelah tanah yang Rasulullah SAW letak. Kemudian Rasulullah panggil Umar. Dia kata, Umar, ambil satu. Dia ambil, dia letak. Lepas tu dia ambil Uthman. Disuruh Uthman. Ambil satu. Dia ambil, Uthman ambil satu, dia letak sebelah Umar. Lepas tu dia panggil Ali. Dia suruh Ali ambil satu. Dia ambil satu, dia letak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, haula'i wulatul amri ba'di. Yani Rasulullah letak batu yang tanah liat yang pertama. Lepas tu Abu Bakar sebelahnya. Kemudian Umar. Kemudian Uthman. Kemudian Ali. Lepas tu Rasulullah SAW bersabda, ini adalah khalifah-khalifah setelah aku meninggal. Dan itu yang terjadi, subhanallah. Lepas Rasulullah SAW, Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar. Lepas Umar, Uthman. Lepas Uthman, Ali. Hatta waktu bina pun Rasulullah SAW, subhanallah, Rasulullah bina masjid, tapi sekali bina ummah. Bina umat terus sampai hari kiamat. Yani setiap, sebab itu Sayyidatina Aisyah jawapannya sangat tetap. Dia kata, apa yang paling belik atau paling ajaib dalam diri Rasulullah? Semua keadaan Rasulullah SAW ajaib. Hatta angkat tanah liat pun, letak, dia ada hikmah. Dia pandang kepada jauh. Tengok, Rasulullah ingat pun tentang perkara yang setelah dia meninggal di waktu itu. Dah urus dan dah tetap dan dah siapkan. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Ali radhiyallahu anhu letakkan batunya atau tanah liatnya, Rasulullah SAW suruh sahabat-sahabat yang lain semua, jom sekarang sama-sama semua angkat tanah liat dan letakkan di sekali sama-sama lurus. Dan mereka, yakni di waktu itu Rasulullah SAW membina masjid Rasulullah SAW, dindingnya, yakni dinding Rasulullah SAW, sebab bentuk masjid Nabi SAW 4 segi. Dia caranya bukan bulat. Cara masjid Rasulullah SAW 4 segi. Macam ni. 4 segi. Dinding masjid Rasulullah SAW waktu itu dekat daripada 3 hasta. 3 hasta. Ada riwayat yang kata ini bermulaan 3 hasta sahaja. Yani panjang dinding Nabi SAW. Jadi orang kalau solat dia boleh nampak hadapan dia, boleh nampak kanan kiri di waktu masjid Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW ingin membina masjid, ada bahagian sahabat yang kata, ya Rasulullah, bagaimana nak kita bina? Yani nak bina masjid yang best, yang besar-besar macam orang Kristian, orang Nasrani ke, orang Yahudi, bina mereka yang best-best di negara Rom atau di negara Syam macam tu. Nabi SAW dia kata, tak. Dhullatun ka dhillati Musa. Mereka kata, bagaimana? Nabi SAW dia kata, punduk seperti punduk Musa, itu yang aku nak. Jangan buat lebih daripada itu. Mereka kata, bagaimana? Dia kata, punduk yang Nabi Musa gunanya untuk ibadah tu, kalau dia berdiri, dia sentuh atapnya. Yang ini biasa je. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wal amru a'jalu min dhalik.
Al-amru ajalu min dhalik. Dia kata, dunia ini lebih laju akan habis. Umur kita akan laju habis. Kita jangan buangkan masa kita dalam hidup ini untuk membina. Untuk bina beberapa bulan, beberapa tahun, tinggal bina. Tak selesai. Bila kita akan ibadah, yang maksud daripada masjid, kita ibadah, kita salat, kita memakmurkan masjid dengan ibadah dan salat. Subhanallah, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, dindingnya tanah liat, tak tinggi, biasa, tanah atau lantai masjid Rasulullah SAW, tanah sahaja, basir, tanah basir sahaja, atap Rasulullah SAW daripada daun pokok kurma. Jadi subhanallah, tetapi setiap 1 minit, setiap 1 waktu ada orang beribadah dalam masjid. Ini masjid betul-betul, subhanallah. Berbeza sangat dengan keadaan kita di zaman sekarang. Masjid besar, masjid cantik, masjid Masya Allah, tabarakallah. Karbet tebal, ikon, macam-macam. Tetapi ada orang bangun qiyamul lail dalam masjid. Itu ada bahagian guru-guru kami. Selalu dikata, subhanallah. Namanya masjid di zaman sekarang. Masjid yang ada ikon, karbet yang best, ikon, ada kepas, cantik, semua siap. Semua siap. Tetapi masjid itu setiap hari tak ada siapa-siapa yang bangun qiyamul lail dalamnya. Ajib. Bagaimana masjid ini? Bagaimana terjadi keadaan masjid-masjid umat Islam di zaman sekarang, di akhir zaman. Kalau di zaman Nabi SAW, di waktu duha, penuh masjid Rasulullah SAW. Ramai orang salat duha. Sunnatul duha, bukan salat 5 fardu. Sekarang salat 5 fardu pun 2 saf atau 1 saf. Kalau salat duha atau salat sunnah, lepas salat Isya sahaja, sahabat Nabi SAW datang membawa membawa lampu yang apa namanya tu, tanah, minyak tanah, lampu minyak tanah kot. Mereka bawanya pergi kepada masjid Rasulullah SAW. Dia pun pergi, semua sahabat pergi kepada masjid Rasulullah SAW. Jumpa beberapa bulu-bulu sahabat dah ada di dalam masjid. Satu salat di sana, satu salat di sini, satu. Subhanallah. Masjid Rasulullah SAW bercahaya, makmur sangat. Sangat makmur dengan ibadah. Belita. Ya betul. Jazakumullah khair. Aisyah. Setiap satu sahabat bawa belita sampai masjid Rasulullah SAW. Makmur masjid Nabi SAW. Walaupun dia biasa, dengan tanah liat sahaja dibina. Tanah masjid Rasulullah SAW, tanah basir saja. Sehingga lepas, kalau turun hujan, penuh tanah masjid Nabi SAW dengan basah. Lepas tu sahabat Nabi SAW minta izinnya, Rasulullah boleh tak kita ambil batu yang kecil-kecil tu, kita macam tanamkan lantai masjid kita ni dengan batu-batu yang kecil supaya tak jadi basah campur dengan tanah liat. Jadi susah nanti nak sujud. Maka Nabi SAW izinkan. Dia kata baik. Bermulaannya sahabat ambil sikit sahaja. Dia letak depan mereka supaya tak kena basah. Lepas tu Nabi SAW dia kata perkara ni baik, Masya Allah, ambil. Nanti mereka ambil basir batu-batu yang kecil banyak. Kemudian mereka tanamkan masjid Rasulullah SAW. Lakin subhanallah, masjid kita sekarang elektrik, Masya Allah, baik. Ikon pun ada. Zaman kita pun tahu, siapa-siapa yang pernah pergi umrah ziarah Madinah, dia tahulah musim sejuk macam mana di Madinah. Dia tahulah bagaimana musim panas di Madinah. Salat zuhur bersama Rasulullah, Allahu Akbar. Salat subuh bersama Rasulullah, sahabat. Wallahi dami Allah, salat itu cara yang betul-betul makmurkan masjid. Salat, khusyuk, menangis, ibadah. Setiap hari mereka, sahabat Nabi SAW, salat belakang Nabi, Allahu Akbar. Rasulullah SAW baca takbir. Mereka mendengar dan merasa lazat bacaan daripada mulut Rasulullah SAW. Semua dinding, semua batu, semua pokok, semua makhluk yang ada di sana terbang, gembira, seronok dan luar biasa perasaannya dengan mendengar bacaan Al-Quran daripada mulut Rasulullah SAW. Itulah
cara memakmurkan masjid. Itulah cara kita mencahayakan masjid-masjid umat Islam. Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Jadi tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak apa. Tak perlu kita bina masjid besar-besar, tinggi-tinggi. Kita tak perlu buangkan masa kita dengan membina masjid yang ambil masa panjang. Kita nak ibadah. Ini yang lagi penting. Nabi SAW dia kata al-amru a'jal. Perkara ni lagi laju. Umur kita semakin laju. Ini Nabi SAW sebut. Dan dia siapa? Rasulullah. Dan di zaman Nabi SAW, zaman masih slow. Nabi SAW kata antara tanda akhir zaman, iaitu zaman kita sekarang. Nabi SAW kata as-sanatu kasyahr. Masa akan terlalu laju di akhir zaman. Sehingga 1 tahun jadi macam bulan. 1 bulan jadi macam 1 minggu. 1 minggu jadi macam 1 hari. Subhanallah. Terlalu laju. Dan kita sekarang perasan perkara tu. Hari ini Jumaat. Masya Allah, itu Jumaat. Baru semalam kita ingat Jumaat yang lepas. Ramadan masuk. Lepas tu tahun yang lagi satu masuk Ramadan. Subhanallah. Masih ingat Ramadan yang lepas. Masa sekarang terlalu laju. Kalau Rasulullah kata di zamannya al-amru a'jal, sekarang al-amru lagi a'jal. Perkara dan umur kita lagi laju dan lagi akan habis di waktu sekarang. Jadi kita kalau Rasulullah SAW, walaupun bina masjid itu pun ibadah. Bina masjid itu untuk memakmurkan masjid dan ibadah. Perkara yang baik. Bagaimana kalau kita habiskan umur kita dengan simpan-simpan je? Kita buangkan masa kita di dalam hidup ini dengan perkara bukan bina masjid. Bukan bina bunduk. Bukan bina tahfiz atau belajar ilmu. Kita buangkan hidup kita dengan kosong macam tu. Subhanallah. Yakni dengan masa yang kita infaknya untuk bina masjid, Rasulullah SAW kata jangan sampai ambil masa banyak untuk bina masjid. Bagaimana kalau kita nak buangkan masa kita dengan perkara-perkara yang lagi lalai atau tidak mempunyai tidak membawa apa-apa manfaat untuk kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara hamba-hambanya yang sentiasa menendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan pandai menjaga masanya di dunia ini dan dan kita sentiasa yakni menjadi antara umat Rasulullah SAW yang sentiasa jalan kita seperti jalan Rasulullah SAW. Akhlak kita seperti akhlak Rasulullah. Itu betul tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jadi seperti Rasulullah. Kita kena selalu rasa risau bila kita akan meninggal, bila kita akan mati. Kita selalu kena anggap dunia ini sementara betul-betul. Kita bukan hanya bercakap, kita kena anggap perkara begitu. Jangan kita tertibu dengan dunia ini. Jangan kita tertibu dengan pakaiannya, dengan hartanya, dengan keadaannya, dengan barangnya. Demi Allah, satu waktu kita akan meninggal, kita akan hilang daripada dunia ini. Kita akan ada di bawah tanah, di bawah muka bumi ini. Jadi kita kena bersedia untuk itu. Tempat kita, kampung kita yang sebenar syurga akhirat, bukan sini. Sini kita kena kerja sahaja, kita kena amal sahaja, kita kena selalu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keadaan yang diridai oleh Allah, yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.